terlalu rendah untuk kedua-dua negeri ini. Dalam muka surat 216, memonya Alive Twice Lived, mendiang Tan Sri Datuk Ahmad Steven Yong yang pernah menjadi timbalan Ketua Menteri Sarawak menulis, Negotiation on oil and gas. Sarawak's relationship with the federal government was fairly good, but there were conflicting views on the state's ownership of the extensive oil and gas reserves which are found on the continental shelf of the coast of Sarawak. We in Sarawak maintain that all rights should belong to the state, but the federal government, for obvious reasons, had a different view. We put up a strong representation to the extent of referring the issue to the court and obtaining Queen Council's opinion. The matter was partially resolved, but a proposal to share the royalty from oil and gas extracted and to establish a national petroleum corporation in which Sarawak was to be given a certain share. However, the vital question remained as to what exactly Sarawak's share of the royalty would be. Abdul Rahman Yaakob and I had numerous meetings with the Prime Minister Tun Abdul Razak, the Finance Minister Tun Tan Siew Sing and other officials, but with little progress. During our negotiations, our position on royalty was severely weakened when the federal government somehow managed to get to Mustafa Harun, the Chief Minister of Sabah, to agree to a paltry 5% as royalty for Sabah's oil and gas extracted. How could he agree to such ludicrous terms on behalf of the state? The Prime Minister Tun Razak then appealed to Sarawak to follow suit on the ground of national interest. He maintained that Malaysian Navy would have to bear the expenses of safeguarding the continental shelf. We reluctantly accepted the terms, but to many Sarawakians, this inequitable arrangement amounted to a giveaway of our precious natural resources. Dengan izin. Tapi yang kedua, Kerajaan Sarawak mendakwa bahawa mereka telah berkali-kali meminta supaya Kerajaan Persekutuan menggaji semula kata 5% itu. Ini bermakna Kerajaan Barisan Nasional yang memerintah di Sarawak juga bersetuju bahawa kata 5% adalah terlalu rendah. Tetapi mengapakah Kerajaan Persekutuan ingin menggaji kata tersebut semua pun kata 5% telah diguna pakai selama 30 tahun lamanya. Tentu yang kedua, memandangkan hakikat bahawa Sarawak dan Sabah masih mundur secara perbandingan, Kerajaan Persekutuan sememangnya harus menambahkan kata royalti petroleum dari 5% menjadi 20%. Sekiranya Pakatan Rakyat menang kuasa dalam pilihan raya persekutuan, kami akan memberikan 20% royalti petroleum kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Sabah merupakan negeri paling miskin di Malaysia. Rakyat Sabah bukan sahaja tidak berpeluang menikmati hasil kekayaan petroleum negeri, malah menghadapi masalah kekurangan perkara elektrik yang menjadi-jadi. Sarawak merupakan negeri keempat paling miskin di Malaysia. Kami tidak akan menjadi begitu miskin sekiranya Kerajaan Persekutuan melayan kami dengan adil. Tabel yang kedua, Perdana Menteri berkali-kali berkata bahawa Sarawak dan Sabah merupakan tuan negeri fixed deposit Barisan Nasional. Adalah Kerajaan Barisan Nasional melayan Sabah dan Sarawak setara dengan sumbangan kami. Kekayaan petroleum dari Sabah dan Sarawak telah dihisap dan dihabiskan untuk membina Twin Tower dan Petro Putrajaya. Tahun lepas, kerajaan menyerahkan kawasan yang kaya dengan petroleum di Blok L dan M kepada Brunei. Kerugian yang dihadapi Malaysia berjumlah 320 bilion ringgit. Sarawak rugi kerana tidak lagi mendapat pendapatan dari Blok L dan Blok M ini. Rakyat Sarawak berhak diberitahu mengapakah kedaulatan negeri kami dikompromis dan resak petroleum kami diserahkan kepada Brunei. Mengapakah kerajaan dan rakyat Sarawak tidak dirunding dalam hal ini?
Lalu yang kedua, ada 5 minit lagi Ahmad. ya. Sarawak merupakan koloni yang terbiak. James Wong Kim Min, lalu yang kedua, bekas menteri di Sarawak yang memainkan peranan penting dalam proses pembentukan negara Malaysia, berkata dengan muka surat 11, The Birth of Malaysia, dengan izin. I would like to repeat and emphasize again that Malaysia is a nation formed of equal partners. Sarawak did not join, but Sarawak formed Malaysia together with Malaya, Sabah and Singapore. Malaysians are all equal under the law and constitution, irrespective of race, colour or creed. There should not be distinction or discrimination. The rights of each component state are inviolable and inscribed in the IGC and London Agreements. Datuk yang kedua, banyak perubahan telah berlaku sejak tahun 1963. Sarawak dan Sabah telah menjadi koloni-koloni sebelum Malaysia. Tiada kesamaan walaupun terdapat perjanjian IGC dan London. Tiada kesama walau di bawah naungan konsep satu Malaysia. Tahap infrastruktur di Sabah dan Sarawak ketinggalan sekurang-kurangnya 20 tahun berbanding dengan Semenanjung Malaysia dan tidak pernah dibangun bersama-sama dengan Semenanjung. Kerajaan Persekutuan telah mengecewakan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri tidak menganggap Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi bersama, tetapi menganggap Sabah dan Sarawak sebagai fixed deposit Barisan Nasional. Sebelum by-election pada 16 bulan Mei 2010, Sibu telah diabaikan oleh Barisan Nasional. Sejak kali terakhir kerusi Sibu dimenangi oleh DAP pada tahun 1886, memang tiada perubahan yang bermakna di Sibu. Projek-projek kerajaan pusat hak banyak, peluang pekerjaan di Sibu juga kurang. Di bawah Barisan Nasional selama ini, memangnya Sibu bukan merupakan sesebuah tanda yang memberi harapan, terutamanya kepada golongan muda. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bercakap bagi pihak penduduk Sibu dan Sarawak. Memandangkan laporan IGC dan Malaysia Agreement, memandangkan kemunduran Sabah dan Sarawak, penduduk Sabah dan Sarawak patut meminta kerajaan pusat supaya memberi lebih perhatian kepada keperluan mereka di bawah model ekonomi baru dan RMK 10. Sarawak ialah selamat tapi bangun 5 minit lagi. Datuk yang kedua, Tara Ahmad, masa 2 minit lagi Ahmad. Tak ada masa. Lain kali. Dia ada 2 minit saja Ahmad. Sarawak ialah sebuah negeri yang kaya. Sarawak dengan tanahnya yang paling luas di Malaysia mempunyai banyak sumber alam seperti kayu balak, tanah, kelapa sawit, emas, minyak dan gas. Akan tetapi, Sarawak ialah negeri yang keempat termiskin di Malaysia. Rakyatnya menderita kerana gaji yang rendah, kurang peluang pekerjaan dan peluang perniagaan pula dipelok oleh segelintir individu. Lebih daripada 300,000 orang muda Sarawak bekerja di Semenanjung Malaysia dan Singapura kerana tiada pekerjaan untuk mereka di tanah air mereka. Tiada satu pun lebuh raya di Sarawak. Sehingga hari-hari ini tiada jalan raya ke Kepik atau Bario. Tahun lalu kepuluran hampir berlaku di Bario kerana bantuan keperluan tidak dapat disalurkan kepada penduduk di situ. Kebanyakan jalan raya di Sarawak dalam keadaan buruk, terutamanya di Sibu. Bagi mereka yang datang ke Sibu untuk berkempen, kamu akan dialu-alukan oleh jalan raya yang terbaik di Sibu, dari Sibu Airport ke hotel, di mana kamu berpeluang menarik sepanjang perjalanan ke hotel. Hakikatnya, Perdana Menteri melawat Sarawak hanya kerana pilihan raya negeri sudah hampir. Beliau datang ke Sarawak dengan bersungut-sungut demi pilihan raya kecil Sibu. Beliau memberi ringgit Malaysia 13 juta kepada sekolah-sekolah rendah Cina dan missionary schools, dan 5 juta ringgit Malaysia kepada sekolah-sekolah menengah swasta. Beberapa
hari semasa kempen pilihan raya kecil.